setiap parents mesti nak yang terbaik dekat anak dia kan, mesti nak jadi seorang yang sempurna dekat anak, ataupun mesti nak jadi seorang yang hebat dekat anak-anak dia kan. Sama juga macam saya kan dah jadi parent, dah jadi ataupun dah jadi ayah dekat anak, so mesti kita ada simpan impian untuk menjadi seorang parent yang hebat dekat anak kita kan. Alright, so untuk hari ni sesi live kali ni, sesi sharing kali ni, saya nak sharekan dengan anda semua 5 ciri-ciri ataupun 5 kriteria lah katakan untuk menjadi seorang parent yang hebat. Alright, so untuk 5 poin ni, poin yang terakhir iaitu poin kelima adalah sangat-sangat penting kan. So nak tahu, anda kena tonton video ni sampai habis. Alright, boleh. So jom kita pergi ke poin yang pertama. Alright, boleh. So pertama adalah kita sebagai parent ni, kita mesti kena tahu apa minat anak-anak kita kan. So contoh dia katalah katakan dia minat melukis kan. Minat melukis, kita sebagai parents ni nak jadi seorang parent yang hebat, apa yang kita boleh buat terhadap minat anak kita tu, kita cuba bagi dia galakan, atau kita bagi dorongan, sokongan, atau kita bagi support kan. Contoh kalau macam tadi dia minat melukis, dan kita belilah alat melukis, alat mewarna kan, alat kertas lukisan kepada dia, supaya dia rasa parents aku ni hargai aku lah, dia tahu minat aku kan. So benda tu anak akan menghargai, dan dia akan rasa wow, parents dia ni wow lah, parents dia ni best lah. Sebab apa? Dia tahu minat anak dia. Alright, boleh. So tu poin yang pertama, iaitu kita kena tahu minat anak kita tu. Dan poin yang kedua adalah kita sebagai parent ni, kadang-kadang kita kena bagi peluang kepada anak kita tu untuk dia buat keputusan. Kita kena bagi peluang untuk dia belajar pilih keputusan yang dia nak kan. Contoh dia, kalau kita pilih, kita pergi ke tempat permainan kan, ada permainan A, permainan B, permainan C, kita bagi dia choice, kita bagi dia option untuk dia pilih. Okey, contoh dia, okey Ryan, okey hari ni daddy nak hadiahkan Ryan hadiah ni, pilih salah satu mana yang Ryan suka. Contoh dia kan, okey dia ambil B. So kita kena hormatlah keputusan dia kan. Dia ambil B, okey bagus lah Ryan pilih B, okey jom kita pergi bayar. So kita bagi dia option untuk dia pilih. Tak adalah kita semua sebagai parent kita yang decide. Sebab apa? Bila kita bagi dia option untuk pilih, kita latih otak dia untuk buat keputusan kan. Kita adalah semuanya kita je sebagai parent nak buat keputusan. Bila dia dah besar nanti, bila dia dah dewasa nanti, dia pandai pilih untuk keputusan yang betul, ataupun dia pandai selesaikan masalah dia nanti, iaitu bila kita develop skill dia untuk solvekan problem, untuk macam mana nak pilih solution yang terbaik untuk diri dia. Faham tak maksud dia? Kita bagi peluang untuk dia buat keputusan dia sendiri. Kita just bagi option, limit kat option tu, dan biarkan dia pilih yang mana yang dia suka. Alright, itu poin yang kedua. Dan next point yang ketiga adalah kita sebagai parent ni, kadang-kadang kita ada ego kan. Betul tak? Ramai tak ada ego? Contoh dia, bila kadang-kadang kita ni sebagai parent pun kadang ada salah juga kan. Kadang bukannya semua kita ni betul, kadang ada benda yang tak betul kita buat kan, tapi kita anggap benda tu betul juga kan. Ibarat menegakkan benang yang basah, tegakkan benang yang basah, macam tu lah kan. So point dia adalah kita sebagai parents ni, kita buang ego untuk kita minta maaf dekat anak kita kan. So kita ni kena sepatutnya lah kepada manusia pun mana-mana, lagi-lagi dekat anak kita, kita sepatutnya bila kita dah buat salah, kita minta maaf. So secara psikologi ni, ataupun secara tak sengajanya, kita juga mendidik anak kita ni supaya bila dia buat salah juga, dia akan belajar, okey sepatutnya aku salah, dan apa yang aku kena buat, aku kena minta maaf, apa betulkan keadaan. So kita janganlah terlampau ego kan. Kadang-kadang parent ni lah, kadang saya pun, saya cakap kepada saya diri saya jugalah, kadang-kadang kita pernah ada stres apa semua kerja kan, lepas tu anak kita buat masalah kan, walau benda tu sikit je kadang, tapi kita perbesarkan kan. Kita janganlah sampai kata apa, kita dibenci oleh anak kan. Kita kena buang ego tu sebagai seorang parent. Aku ketua keluarga, aku aku mami, aku ni. Jangan Kita kena buang ego kita,
Bila kita salah, kita minta maaf dekat anak kita kan. Secara tak langsung anak kita juga boleh belajar dari tindakan kita ni. Budak-budak ni kan, budak kecil ni sebenarnya dia tengok kelakuan ibu bapa dia tu kan, parents dia. Kalau ibu bapa dia buat macam tu, okay, dia akan ikut macam tadi. Kalau dia salah, dia pergi minta maaf. Sama sampai dia akan bawa sifat tu sampai dia besar nanti, insyaAllah. Alright, boleh. So, itu poin ketiga, iaitu kita minta maaf bila salah dekat anak kita. Alright, boleh. So, poin yang keempat ni pun sangat penting untuk ciri-ciri seorang ibu bapa yang hebat, yang wow, yang sempurna adalah kita kena belajar ambil berat dekat anak kita kan. So, kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Kita ibarat bila dia dah besar sikit, kita dah, oh tak apa, dia dah boleh buat semua. Jangan macam tu kan. Kalau boleh, kan Nabi dah cakap, okay, berapa sekian umur kita kena jadi dia punya rakan, dia punya apa sekian-sekian. Itu nanti kita akan kongsikan dengan semua. Setiap umur tu, setiap kata apa, sekatan umur tu, okay, kita boleh jadi apa dekat anak kita kan. Boleh jadi kawan, kita jadi kawan rapat dia. So kita kena ambil berat dekat anak kita ni untuk kita rapatkan dengan hubungan dengan dia. Barulah anak kita tu akan rasa, wow, ada orang ambil berat kat aku ni kan. So banyak sekarang ni kes-kes kita tengok kan, budak-budak kecil pun dah berani buat macam-macam masalah dekat luar sana. Sebab apa? Dia kadang-kadang dia tak ada tempat untuk diorang ni luahkan perasaan mereka kan, luahkan masalah mereka. So dia akan luahkan dengan rakan-rakan dia kan. Bila rakan-rakan tu kalau betul tak ada masalah, tapi yang terjerumus ke benda-benda yang bermasalah ni tu kan, kita takut sebagai seorang parents kan. So make sure kita sebagai parent ni at least lah, kalau betul-betul sibuk sekalipun kan, ambillah masa bila balik kerja tu, dah malam tu ke kan, dah lepas makan, kelaparan macam tu, kita ambil tahu berat anak kita, tanyalah macam mana sekolah kan, belajar apa yang ambil berat lah, apa masalah dia kan, sakit ke apa ke, pagi make sure kita check kan, dia sihat ke tak sihat ke, apa masalah dia ada. Malam kita tanya apa yang dia buat seharian tu kan. So benda tu kita bagi dia ruang untuk dia berkongsi masalah dengan kita kan. Kita kena macam tu lah, kita kena give and take dengan dia. Barulah kita dianggap seorang parent yang wow, yang sempurna oleh anak kita. Harap boleh. So tu poin yang keempat. So kita masuk poin yang ditunggu-tunggu, iaitu poin yang terakhir sekali. Ni sangat-sangat penting lah kan. Kalau tak ada benda ni, saya rasa susah lah kalau kita ada yang empat-empat tu pun. Kalau kita ada ciri yang kelima ni kita tak buat, ada susah jugalah kan. So ni kita bagi kepada dua situasi. Contohlah, katakanlah kita ni ada ramai anak, let's say ada 3 orang, ada 4 orang kan, ada 5 orang, lebih daripada 2 atau 3 orang lah kan, let's say. Contoh dalam situasi pertama, ramai, kebanyakan parents lah kan, kalau kita tengok kat luar sana, dia suka, parent ni dia suka, orang kata apa, dia suka banding-bandingkan, comparekan anak dia dengan adik-adik dia lain. Contoh dia kata, si kecil lah, biasanya si bongsu lah kan, akan kena, kau tengok tu abang-abang tu, kata apa, boleh berjaya kan, dapat kerja yang bagus apa semua kan, kau sekarang ni belajarlah rajin, belajarlah elok-elok kan. So benda tu secara tak langsung kita akan set macam lah, kita akan pupuk sifat negatif lah kan dekat anak kita kan. Apa ni banding-bandingkan dia dengan orang lain, dia dengan adik-adik yang lain kan. Sebab apa saya percaya setiap manusia tu kan, setiap manusia yang dilahirkan tu dia ada tanggungjawab dia ada kelebihan dia masing-masing kan. Kita jangan anggap anak kita okey yang tak berjaya dalam akademik tu dia akan susah dekat dunia luar sana. Kita jangan fikir macam tu. InsyaAllah, bagi saya lah, saya percaya Allah tu maha adil kan, dia akan bagi sama rata dekat dia punya makhluk lah kan. Percaya yang tu maksudnya, okay, mungkin dia tak berjaya dalam akademik, mungkin dia berjaya dalam sukan contoh dekat, ataupun mungkin dia berjaya dalam pandai solvekan masalah, dia pandai survive macam mana untuk kehidupan. Mungkin yang power akademik tu dia tak tahu macam mana nak survive dekat hidup dekat luar ni kan. Mungkin benda tu sebenarnya adalah sama rata. Allah bagi peluang, Allah bagi kelebihan masing-masing. Kita jangan sama rata kan adik-beradik yang lain. Itu contoh yang pertama lah, situasi pertama, kalau kita comparekan anak kita yang lain dengan adik-beradik yang lain. Ataupun situasi kedua, kita comparekan dia
dengan anak orang lain. Maksudnya contoh mungkin contoh saya, mungkin dia punya sepupu dia ke kan, kita compare kan, benda tu dia akan mewujud macam tadi lah, akan mewujudkan rasa macam tak best, tak seronok dekat anak kita kan. Sebab apa dia macam tadi, yelah orang lain dia kelebihan dia lain lah, macam nanti dia akan mau berontak, okay dia boleh lah, dia macam tu, dia akan bagi feedback balik dekat kita, backfire dia dekat kita. Dia tu boleh lah, dia akan bagilah negatif-negatif punya alasan kan. So kita jangan compare kan. Kita sebagai parent, kita kena tahu ke mana lebih ni anak kita ni, mana dia punya advantage anak kita ni dekat mana kan. Kita kena cari, kita kena, bila dah dapat tu kita kena galakkan dia kepada situ lah kan. Contoh kalau dia minat, dia minat melukis, kita bagi dia galakan sampai dia boleh jadi pelukis terkenal kan. Mana kita tahu kan, mungkin menjadi muzik terkenal ke, atau dia minat jadi doktor ke pada kecil kan, kita galakkan sampai dia boleh belajar dan jadi doktor kat luar sana. Alright, boleh. So tu poin yang kelima, poin bagi saya sangat-sangat penting lah kan. Walaupun kita dah buat 4 tadi contoh tadi tu kan, kita dah ambil berat dekat dia, kita dah dah tahu minat dia, semua tu kita dah buat, tapi yang kelima ni kita bandingkan dia dengan orang lain. So benda tu tak akan jadilah untuk menjadi seorang parent yang hebat. Alright, boleh. So itu saja sesi perkongsian kita untuk hari ini. Kalau nak tahu lebih banyak tips, lebih banyak tips parenting kan, kita akan kongsikan di dalam video kali ini. Alright, boleh. So itu saja. Hai sis, selamat datang. So kita dah nak habis lah. So jangan, tak apa, nanti saya upload balik video ni, boleh tengok. Alright, boleh. So itu saja sesi perkongsian saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi di next sharing. Alright, boleh. So kalau rasa macam ada belajar something ke, setuju ke tak setuju ke, boleh komen dekat bawah apa yang anda nak tahu lagi kan. Ataupun kalau bermanfaat, boleh sharekan video ni kepada lebih ramai orang. Boleh. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye.